Ini telah ditaja oleh Amal Limited Edition. Dapatkan jersey Final Showdown tribute kepada CR dan juga Messi Final World Cup mereka. Dan anda berpeluang untuk menyertai cabutan betuh untuk mendapatkan iPhone 14 dengan harga hanya RM50. Dengan hanya mendapatkan jersey ini saja. Link semua di description. Dalam video kali ini, kita nak review beberapa perlawanan Piala Dunia yang telah berjalan dalam match week pertama. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So hari ni kita nak review beberapa game penting yang telah berjalan dalam Piala Dunia. So aku takkan review semualah sebab kita nak compile semua dalam satu video. Kita akan review secara ringkas saja. Game pertama adalah Argentina berhadapan dengan Arab Saudi, di mana dalam game ni telah berlaku kejutan. Boleh kata semua terkejut lah. 36 game unbeaten rekod Argentina telah lebur. Bukan di tangan Portugal, bukan di tangan Brazil, bukan di tangan Spain, tapi di tangan Arab Saudi, mat. Pasukan Arab Saudi telah berjaya mengejutkan Argentina. Bukan saja mengejutkan Argentina, mengejutkan satu dunia. Dengan permainan dengan intensitas yang tinggi menyebabkan pasukan Argentina gagal untuk menang dalam game ni. Kalau kita tengok daripada first half kan, permainan separuh masa pertama aku boleh kata memang TikTok lah daripada Argentina. Beberapa siri serangan membuatkan Argentina ni hampir-hampir dapatkan gol. Dan akhirnya dapat dapatkan gol jugalah daripada jaringan penalti Lionel Messi. Tapi selepas jaringan penalti Lionel Messi tu ada sekurang-kurangnya 3 peluang yang Argentina telah berjaya menjadikan gol tapi offside. Depa ni lebih bulu pun depa kira. Tapi nak buat macam mana kan, teknologi offside dah ada, memang kena gunalah. Dan walaupun 3 kali offside tu kita boleh kata memang offside kan, tapi kita memang kena puji barisan back four Arab Saudi. Memang betul-betul disiplin, memang betul-betul jaga offside track mereka. Dan bagi aku offside track mereka memang terbaik. Dan pasukan Argentina aku dapat nampak lah first half ada 2 player yang kurang fashion, iaitu satu Rodrigo de Paul, dan juga yang kedua pemain yang akan ke JDT nanti iaitu Papu Gomez. Tak tahulah kan orang kata nak pergi JDT. Tapi dua-dua player ni waktu second half, sebelum mula second half aku kata dah, kalau Argentina tak tukar 2 player ni kemungkinan mereka akan kena balik. Dan aku tak jangka lah mereka akan kena teruk macam ni. Masuk second half tiba-tiba kena gol. Bukan kena sebiji, kena 2 biji. Dan bila kena 2 biji tu, Argentina lambat buat reaction. Lionel Scaloni lambat buat reaction nak tukar player-player dah. Dan lelah kali bila Arab Saudi dah leading sampai 2-1, dia pemain sit deep je lah. Dan Yasir Asharani dalam game ni sampai kena masuk hospital, kena buat bedah disebabkan berlanggar dengan goalkeeper dia. Sembang pasal goalkeeper dia memang buih dalam game ni. 6 shot on target, 5 save dia buat. Bagi aku memang kehebatan player-player Arab Saudi seperti Adel Sari, tapi kita tak boleh nafikan juga kehebatan back four Arab Saudi dan juga goalkeeper mereka. So memang tansah untuk Arab Saudi berjaya kejutkan Argentina, berjaya bawa Messi masuk gua. So memang good luck lah untuk Argentina next game lawan dengan Mexico dan juga Poland. So next game pula, tapi yang tengok kan Argentina kan, Arab Saudi menang dengan Argentina, terus dapat cuti. Player Arab Saudi dapat kereta seorang sebiji. Kita ni tunggu PM dekat Malaysia ni baru jadi PM tu. Tu pun lama gila nak tunggu kan. Aku tak tahu lah mat. Next game adalah Perancis berhadapan dengan Australia. Dalam perlawanan ni kita semua tunggu-tunggulah adakah kes Piala Dunia tu betul. Sebab aku pun tunggu-tunggu benda yang sama juga. So first half kita dapat nampak walaupun France banyak buat serangan ke atas Australia, tapi Australia ni kita boleh kata tenang. Mereka ni mudah mengawal bola dan mereka ni tak panik bila France buat pressing. Dan yang paling mengejutkan bila Australia berjaya dapatkan gol pertama melalui goal win pada minit ke-9. Tapi France telah menafikan semua kes ni dengan berjaya mendapatkan 4 gol dalam game ni. Giroud sampai dapat 2 gol menyamai rekod Thierry Henry dekat Piala Dunia. Bagi aku Giroud ni memang underrated gila. Seorang striker yang tak banyak gerak, tapi bila bola main dia selalu berada di tempat yang betul. Dan 2 lagi jaringan daripada Mbappe dan juga Rabiot. Aku rasa kes Piala Dunia yang dapat dekat Perancis ni bukanlah dekat prestasi dekat Piala Dunia, tapi kes yang dapat adalah kecederaan pemain. Tengoklah banyak player mereka injured. Daripada goalkeeper Mike Magnan, daripada bahagian defense. Dalam game tu pun ada seorang injured juga, Lucas Hernandez pun baru injured. Dan memang diberitakan tak dapat main sampai habis Piala Dunia. Nkunku, Benzema injured, Pogba, Kante injured, tapi mereka still dapat menang 4-1 dalam game ni. Walaupun Perancis masuk dalam game ni dengan kekurangan beberapa player, bukan beberapa lah, ramai player, tapi bila tengok base 11 mereka masih lagi mengerikan mat. Still ada Dembele, still ada Mbappe, dan Tchouaméni pun menggalas tugas dengan sangat baik. So memang tamsat lah untuk Perancis. Dan permainan Perancis kalau tengok dalam game ni first half agak teruk sikit, tapi makin lama makin bagus, Dan semakin lama Perancis mendapat confidence mereka balik, dan itulah mereka dapat skor sampai 4 gol dalam game ni. So memang good job untuk Perancis. Dan next game adalah Jerman lawan Jepun. Kita ingat Messi seorang je nak duduk dalam gua kan. Rupanya New Year pun nak masuk juga. Siapa suruh nak support sangat pelangi tu, duk marah sangat nak support pelangi tu kan. Dalam kali padai muka terciduk dengan Jepun. Aku cukup geram dengan New Year tu kan. Mereka memanglah jenis ketegak sikit kan, tapi dah orang kata jangan sokong lah kan. So sebelum perlawanan Jerman dah buat satu isu dah. Mereka buat macam ni mereka tutup. Mereka tutup tu sebagai satu simbolik lah. Mereka protes dengan undang-undang dekat Qatar yang membuatkan mereka ni tak boleh pakai band pelangi. Bagi aku kan, hampa just fokus main bola je lah kan. Hampa tak boleh buat, hampa tak boleh buat. Benda macam tu pun nak jadi isu kan. So kalau kita tengok masuk dalam game, first half kita boleh kata memang Jerman conquer lah.
Jerman memang pegang bola daripada segala sudut dan Jepun cuba membuat counter-attack beberapa kali. Tapi beza separuh masa kedua dengan separuh masa kedua adalah player-player Jepun ni, mereka ni lambat nak release bola pada separuh masa pertama. Player-player macam Endo, macam Tanaka selalu sangat nak lepaskan bola dekat kawan-kawan mereka. Dan winger-winger pun terlalu ambil masa yang lama untuk gerakkan bola. Dan aku nampak benda ni akan jadi isu disebabkan player-player Jerman badan mereka lagi besar daripada player Jepun. So bila player-player Jepun nak buat shielding memang susah lah. So first half kita boleh kata memang conquer gila Jerman dan Jerman juga dapat gol penalti. Dan dalam Piala Dunia kali ni, kes penalti telah berlaku lagi. Macam dekat Argentina, Messi skor penalti dulu, lepas tu kena 2-1. Jepun pun berjaya membalikkan keadaan daripada ketinggalan 1-0 kepada 2-1. Second half memang Jepun berubah gila. Jepun lagi cepat nak release bola dan cepat buat counter attack. Mereka tak banyak main daripada bahagian tengah. Bila dapat bola, mereka akan terus release dekat atas, membuatkan winger kanan dan kiri mereka akan cepat naik ke atas. Dan player-player macam Ito, macam Kamada dan juga Takuma Asano, bekas player Arsenal tu, memang pantas untuk buat larian untuk buat counter attack. Awal-awal waktu second half kita dapat nampak lah, walaupun Jepun ubah cara permainan macam tu, tapi mereka nampak agak struggle sikit. Tapi ada improvement daripada segi serangan, membuatkan Manuel terpaksa bekerja lebih keras waktu second half. Tapi lalah kali Jepun berjaya membalikkan keadaan dengan jaringan daripada Ritsu Doan dan juga Takuma Asano. Aku rasa memang perfect lah. Comeback memang terbaik daripada Jepun. Dan aku pun harapkan Jerman balik awal. Bukanlah disebabkan aku benci Jerman, tapi disebabkan mereka support LGBT tu kan. Aku harap hampa balik awal lah. Dengan Spain pun kau harap hampa kalah. Tapi sorry lah kalau ada fan-fan Jerman kat sini kan. Aku kalah sentimen pasal mereka sokong LGBT ni kan. Dah sokong LGBT, lepas tu orang tak bagi sokong, marah pula kan. So aku tak faham lah kan, mereka nak marah pasal apa pun tak tahu. Dan memang good job untuk Jepun, Asia untuk orang Asia. Dan next game adalah Sepanyol berhadapan dengan Costa Rica. Sepanyol telah menang 7-0 dalam game ni. Aku memanglah expect Sepanyol akan menang dalam game ni, tapi tak ada lah sampai 7 biji mat. Sebab keeper mereka tu Keylor Navas. Tapi dalam game ni guys, Spain memang main kan. Memang buatkan Costa Rica tu nampak macam pasukan adik-adik je. Memang nampak macam pasukan negeri lawan dengan pasukan sekolah. Memang nampak tak sama level gila. Play-play Costa Rica daripada awal sampai match week ke depan nanti, tak ada shot on target langsung. Memang teruk lah dalam game ni. Dan play-play Sepanyol, apa yang aku suka adalah mereka bekerjasama sebagai satu tim. Kalau tengok barisan play mereka, tak adalah padu sangat pun kalau nak compare dengan barisan play Brazil, barisan play England sekalipun. Aku rasa pasukan Sepanyol ni adalah antara pasukan yang paling underrated, disebabkan play-play mereka tu banyak yang muda. Masih lagi ada yang muda, itu Pedri, Gavi. Tapi ada juga campuran-campuran play-play tua seperti Sergio Busquets dan play berpengalaman seperti Alvaro Morata. Dan dalam game ni Spain telah menang selesa sampai 7 biji, 7-0, 7 berbalas kosong. Yang menariknya Spain hanya buat 8 shot on target, tapi berjaya convertkan 8 tu kepada 7 gol. So maksudnya hanya satu je terlepas. Dan memang good job lah kepada Luis Enrique yang telah membawa gaya serangan kepada Sepanyol. Sepanyol cara bermain mereka ni lebih advance sikit daripada tiki-taka, yang menyebabkan mereka ni berjaya mengangkang segala serangan balas yang dilakukan oleh Costa Rica. Tapi aku tanya nak tengok Spain berhadapan dengan tim-tim yang main serangan balas yang laju seperti Perancis ataupun England. Kita nak tengok adakah Spain boleh cope juga dengan serangan benda ni ataupun tidak. Dan ramai yang kata skuad Sepanyol ni tak ready lagi nak jadi juara Piala Dunia, disebabkan skuad yang disediakan oleh Luis Enrique tu muda. Tapi bagi aku skuad Sepanyol kali ni sangat ready untuk juara Piala Dunia. Tapi bukanlah aku nak kata mereka ni akan jadi juara, tapi mereka ni boleh menjadi kandidat juara, disebabkan skuad ni lebih kurang sama dengan skuad Luis Enrique yang diletakkan pada Euro 2020 dulu. So itulah disebabkan Luis Enrique masih memakai beberapa player yang sama, walaupun selalu mendapat kritikan. Tak buat masuk David De Gea, tak buat masuk Sergio Ramos, tapi bila Rizal elok, orang diam lah. Dan dalam game ni memang passing sedia je Sepanyol, sampai 1045 pass. Hang tak rasa gila ke apa? Passing je. Tapi passing depa tu ada makna lah kan, bukan passing bodoh-bodoh je. Dan game Belgium, sorry lah kita skip lah. Aku tak tengok game ni. Belgium menang 1-0 dengan Canada, memang nice lah. Dan dalam game Belgium berhadapan dengan Kanada ni, ramai fan mempersoalkan pasal apa Alphonso Davies yang ambil penalti, disebabkan selalu yang ambil penalti ni adalah Jonathan David. Dah lah ambil, lepas tu tak skor pula kan. Lepas tu ramai yang kaitkan gambar dia dengan Drake kan. Kan ramai player-player bola bila ambil gambar dengan Drake ni, dia akan memberikan curse dekat pasukan tu. Bila Drake tu pakai baju Barca, Barca kalah. Bila Drake bergambar dengan player tu akan tak perform. Tu curse kepercayaan mereka lah kan. Kita orang Islam janganlah percaya. Buat benda melawak boleh lah kan. Tapi buat macam mana, Belgium tetap menang dalam game ni 1-0. Memang good game untuk Belgium. Walaupun mereka ni tak berprestasi baik dalam game ni, tapi tetap menang dengan Kanada. Tapi Kanada pun good job. First World Cup sejak 1986 dan berhadapan dengan pasukan skuad Belgium, tapi just kalah 1-0 je. Memang good game. Dan next game adalah Portugal berhadapan dengan Ghana. So first half boleh kata memang total bosan lah. Dan siapa yang tidur lepas first half ni memang rugi lah. Second half aku boleh kata memang rancak. Second half ni dia start rancak lepas CR dapat penalti lah. Dan memanglah aku akui pelanggaran tu agak soft lah, tapi ada kontak. Tapi jurulatih Ghana mempersoalkan pasal apa referee tak mau tengok balik video, tak mau check balik video selepas bagi penalti dekat CR. Tapi sembang macam mana pula lah kali CR skor penalti juga. Bila CR skor penalti, benda ni menaikkan semangat player-player Portugal untuk dapatkan gol. Walaupun sempat disamakan oleh Andre Ayew, tapi player Portugal berjaya membalas balik dengan jaringan oleh Joao Felix dan juga Rafael Leao. Joao Felix dalam game ni aku boleh kata dia main teruk lah.
Lagi-lagi waktu first half, banyak diving bila dapat bola, banyak hilang bola. Tapi bila dia dapat jarikan gol, kita lupakan semua kesilapan dia. Dah tak boleh lupa. Bagi aku dia main teruk dalam game ni, tapi still score gol kira okey lah. Rafael Leao macam biasa, baru masuk je terus score. Rafael Leao aku rasa memang dia patut masuk daripada awal lagi, disebabkan ketenangan dia dalam membawa bola, ketenangan dia dalam menjadikan gol, finishing dia memang cukup baik dalam game ni. Dan kita tak boleh lupakan juga performa hebat daripada Bruno Fernandes. Ramai kutuk Bruno Fernandes, tapi dalam game ni dia perform lagi. Telah buat 2 assist kepada Joao Felix dan juga Rafael Leao. Memang baik. Dan Ghana pun sempat melawan jugalah dengan jaringan Bukhari dekat last minit. Dan betul-betul dekat hujung-hujung game kan, Diogo Costa kan bakal keeper Manchester United. Dah tunjukkan dah gen Manchester United dah tu. Hampir-hampir melepaskan bola kan. Kalau dia lepas bola tu, Inaki Williams rampas. Nasib baiklah Inaki Williams jatuh. Kalau tidak, habislah mat. Memang skor lah tu. Memang kena kutuk habislah Diogo Costa tu. Tak tahulah kan, dia pun kata bakal keeper MU. Aku pun sebutlah bakal keeper MU. Tapi bila tengok performa dia dalam game ni, aku macam ragu-ragu jugalah kan kalau MU nak beli dia. Player macam Danilo Pereira pun kurang perform dalam game ni. Joao Cancelo pun sangat menjadi lubuk dalam game ni. Aku tak tahu pasal apa. Tapi aku rasa Portugal kena improve lagi banyak lah, disebabkan mereka ni masih lagi banyak kelompongan dan barisan serangan mereka masih lagi agak tumpul. Tapi nasib baiklah Ghana ni banyak open sangat di bahagian defensi mereka, membuatkan Portugal ni dapat skor juga. Aku takut Portugal ni bila lawan dengan tim-tim kuat macam Uruguay next game nanti, takut mereka terciduk. Aku harap tak lah. Dan Portugal memang kena secure lah, dan memang kena menang, dan memang kena top spot dalam grup ni, disebabkan nak elakkan berjumpa dengan Brazil yang kemungkinan akan jadi top grup dekat grup G tu. Dan last game adalah Brazil berhadapan dengan Serbia. Macam biasa juga, macam sama dengan Portugal. Dah lagi pukul 3 pagi. First half boleh kata memang bosan gila. Bukan bosan sangat, tapi player-player Brazil ni terlalu individu sangat. Kita tahu mereka ni ada skill-skill sangat hebat. Player macam Vinicius Junior, player macam Neymar, player macam Rafinha. Richarlison first half hilang. Minta bola tak dapat, dia tak turun minta bola. Dia just tunggu dalam kotak penalti je, tapi tak dapat finish bola. Sebabkan supply bola tak dapat masuk ke dalam kotak penalti. Kadang-kadang aku geram juga lah kan dekat player-player Brazil ni. Memanglah mereka ada skill, tapi apa guna skill kalau hang tak guna teamwork untuk dapatkan gol. Tapi second half, permainan Brazil is getting better. Dia main sebagai satu pasukan. Hang dapat nampak dah gerakan-gerakan bijak daripada Neymar dan juga Richarlison. Vinicius Junior pun memang perform dalam game ni, tapi tak dapat skor gol je. Dan Richarlison, ramai yang mengkritik pasal apa Tite memilih dia sebagai striker dekat Brazil. Dan Richarlison telah membuktikan dalam perlawanan ni, walaupun dia tak dapat banyak sentuhan bola, tapi dengan beberapa sentuhan saja dia dapat jadikan gol. Bukan dapat skor 1 gol, tapi 2 gol. First gol tu adalah gol tap in lah, tapi gol kedua tu memang hebat lah. Crossing yang cukup baik daripada Vinicius Junior, tahanan yang cukup baik daripada Richarlison sebelum dia finish bola tu. Aku rasa memang Richarlison padu lah. Dan tu adalah type striker yang memang diperlukan oleh Tite. Lagi-lagi berhadapan dengan tim yang main low block macam Serbia. Aku faham ramai yang nak Brazil panggil Firmino, tapi aku rasa Tite ni dia panggil Richarlison dan juga Gabriel Jesus ada sebab. Disebabkan aku rasa dia nak main dengan dua cara. Macam anda tahu, Gabriel Jesus sesuai dengan cara permainan false 9 dan Richarlison sesuai bermain sebagai seorang target man. Dan dua cara permainan berbeza ni memberikan kelebihan lah untuk Tite daripada segi menukar formasi, bukan reformasi. Dan Firmino kan cara main dia lebih kurang macam false 9. So buat apa Tite nak ambil dua player main false 9 untuk jadi seorang striker? So dia akan kurang ke pelbagai taktik lah untuk menjadikan gol. So itulah aku rasa sebab Richarlison diambil dalam skuad Brazil berbanding Firmino. Dan Richarlison pun telah membuktikan dalam perlawanan ni memang perform gila. Skor 2 gol walaupun tak banyak buat gerakan dengan pasukan Brazil. Aku boleh kata dalam first half ni memang tunggu banyak kotak je dan tunggu untuk finish bola je. Bila bola sampai kat dia memang dia finish. Aku rasa memang kelas lah, world class striker daripada Richarlison lah. Tapi player-player Serbia pun kita boleh kata memang padu juga lah defensive line mereka. Pasukan Brazil sampai pening kepala lah macam mana nak masuk kan. Dan memang good job untuk Serbia. Aku rasa Serbia pun antara cari untuk melepasi grup juga. Walaupun mereka kalah dalam first game ni, mungkinlah next 2 game mereka boleh menang dan mereka dapat melepaskan diri daripada grup ni. So itulah review kali ni kan. Sorry lah kalau ada perlawanan yang aku tak review disebabkan aku tak tengok, so kita tak boleh nak recap. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Salehan. Assalamualaikum.